zaman dahulu, terdapat sebuah kisah yang bertajuk Batu Belah Batu Bertangkup. Kisah ini bermula apabila seorang ibu tunggal yang bernama Mak Tanjung tinggal bersama dua orang anaknya iaitu Melur dan Pekan di kaki Bukit Berapit. Sejak kematian suaminya, Mak Tanjung menjadi muram dan pendiam, sehingga pekerjaannya untuk keluar mencari akar kayu turut diabaikan. Pada satu hari, Mak Tanjung teringin untuk makan telur ikan tembakul. Dia pun keluar ke sungai untuk mencari seekor ikan tembakul. Alangkah gembiranya hatinya apabila dia mendapat seekor ikan tembakul. Apabila tiba di rumah, Mak Tanjung memberitahu Melur agar memasak ikan tembakul itu dan menyimpankan sedikit telur tersebut untuknya apabila ia pulang dari hutan untuk mencari akar kayu. Kemudian, Mak Tanjung pun keluar mencari akar kayu. Selepas siap memasak gulai itu, Melur pun mengasingkan separuh telur tembakul. Diletaknya di atas pinggan. Pekan makan dengan berujung sekali. Apabila habis, dia minta lagi. Tidak lama kemudian, Mak Tanjung pulang dan dia mahu makan. Mak Tanjung bertanya kepada Melur, mana telur tembakulnya. Lalu, Melur menjawab dengan nada yang perlahan. Sudah habis, Mak. Pekan sudah makan kesemuanya. Mak Tanjung dengan kecil hati berkata, sampai hati kamu berdua. Sedih benar hatinya kerana anak-anaknya sampai terlupa kepadanya. Mak Tanjung lalu merajuk dan pergi ke dalam hutan. Di hutan tersebut terdapatnya batu belah. Batu belah itu dikatakan berpuaka, di mana dia akan terbelah apabila dia merasa lapar, dan apabila dia mendapat mangsa barulah ia bertangkup kembali. Mak Tanjung terus melangkah ke batu berpuaka itu. Melur dan Pekan tidak jauh sedang mengejar Mak Tanjung dari belakang, dan kedua-dua anaknya itu sedang berteriak sambil menangis. Melur dan Pekan tidak mahu ibunya terus ditelan oleh batu bertangkup itu dan mahu kembali ke pangkuan mereka. Kemudian terdengar bunyi batu belah tersebut bersuara. Melur dan Pekan berasa takut. Lalu mereka berlari sekuat hati ke arah batu tersebut. Namun apabila sampai di batu berpuaka itu, batu tersebut sudah tertangkup dan hanya bayangan ibu mereka itu hilang. Keesokan harinya, seorang nenek kebayan datang berjumpa dengan Melur dan Pekan. Melur dan Pekan tertidur di hadapan batu belah batu bertangkup itu akibat letih menangis seharian. Ibu mereka tidak lagi pulang ke pangkuan mereka dan sejak hari itu, Melur dan Pekan tinggal bersama nenek kebayan itu. Melur berjanji agar batu belah batu bertangkup yang berpuaka itu dihapuskan kerana mereka berdua amatlah trauma akibat kematian ibunya di situ. Pada suatu hari, Raja Indra Sakti mengadakan tamasya menyambung ayam. Diam-diam, Pekan membawa ayamnya jalak ke tamasya itu. Pekan tidak memberitahu Melur atau nenek kebayan. Setibanya di sana, Raja bertanya kepada Pekan, "Hai orang muda, apakah yang kamu ingin pertaruhkan?" Selepas itu, Pekan juga menjawab, jika dia kalah, dia akan bekerja untuk raja tersebut. Manakala jika dia menang, dia hanya mahu hadiah hanya sepasang pakaian. Baginda raja hanya dia tersenyum tanda setuju. Jalak pun bersambunglah dengan ayam raja. Tidak diduga, Jalak menang apabila tajinya mencederakan ayam raja. Pekan gembira, dia akan dapat hadiah daripada Raja Indra Sakti. Tiba-tiba, kakaknya datang dan memarahi Pekan. Kakaknya berkata, suruh Pekan pulang sekarang dan jangan berani untuk mengambil hadiah selepas ayam raja dicedera oleh taji si Jalak.
Baginda melihat wajah Melur yang cantik rupawan. Petang itu, satu rombongan daripada istana datang ke rumah Nenek Kebayan. Mereka membawa cincin pinangan untuk meminang Melur dan Melur menerima pinangan tersebut. 7 hari sebelum hari perkahwinan antara Melur dan Raja, satu rombongan pergi ke Bukit Berapit. Mereka membawa peluru dan meriam untuk memusnahkan batu belah tersebut. Pada hari itu juga, Baginda mengumumkan Tumasya menyabung ayam mestilah dihentikan. Dan semenjak hari itu, batu belah itu tidak mengaum lagi dan gelanggang sabung ayam pun tinggal lengang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan kami membuat tajuk bercerita, iaitu kami bercerita mengenai batu belah batu bertangkuk. Jadi, bercerita adalah jalinan dan susunan mengenai kejadian dan hal-hal yang berlaku, sama ada ianya benar ataupun khayalan penciptaan sahaja. Sebab apa kami memilih bercerita? Kami memilih bercerita kerana bercerita dapat memotivasikan serta memupuk minat untuk seseorang individu itu belajar. Selain itu, bercerita juga dapat melatih seseorang untuk menguasai kemahiran mendengar. Dan yang terakhir, bercerita ini dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang seronok dan gembira. Cerita rakyat yang berkait rapat dengan masyarakat Melayu yang kami pilih iaitu bertajuk Batu Belah Batu Bertangkuk. Kami memilih Batu Belah Batu Bertangkuk ini kerana ingin mengambil pengajaran daripada kisah tersebut. Antara pengajaran yang terdapat dalam cerita itu ialah ibu bapa hendaklah memiliki sifat sabar dalam diri masing-masing bagi mendidik anak-anak mereka supaya ibu bapa berasa lapang dada terhadap perangai anak-anak. Contohnya, Mak Tanjung haruslah bersabar seperti tidak melarikan diri ke dalam hutan. Seterusnya, pengajaran yang kedua ialah ibu bapa dan anak-anak hendaklah memiliki sifat simpati dan empati dalam diri masing-masing. Contohnya, Mak Tanjung haruslah bersikap simpati terhadap anaknya pekan yang menghabiskan telur tembakau akibat kelaparan. Air sekali ialah kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Contohnya, Mak Tanjung yang tidak memikirkan perasaan pekan apabila baru pertama kali merasai keenakan telur ikan tembakau tersebut. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.